KPM. Hai, apalah nasibku. Semakin hari semakin banyak tumpuk merah di muka dan di kepalaku. Selamat petang, Cik Paya. Selamat petang. Cik Kapu ke tu? Iyalah, tak kenal ke? Bukan tak kenal. Tapi, lain sangat rupa Cik Kapu. Tapi suara saya masih kenal. Suara serak-serak. Kenapa nampak macam tak bermaya? Sakit ke? Yelah, Cik Paya. Dah lama kita tak jumpa. Entahlah. Semakin hari semakin banyak tumpuk merah di seluruh badan saya. Permukaan luar badan saya juga menjadi semakin kasar dan tak licin seperti dulu. Badan saya juga menjadi semakin berat. Saya pun mengalami nasib yang sama. Tetapi, tumpuk merah tu hanya berada di muka dan di kepala sahaja. Di badan saya, tiadalah pula. Saya rasa sebab badan kamu tu disalut dengan plastik, tidak terdedah dengan udara. Tengok macam saya ni. Seluruh badan saya terdedah dengan udara. Saya nak pergi berjumpa dengan Cikgu Ika. Kenapa nak pergi jumpa Cikgu Ika? Maklumat dari kawan-kawan yang lain, mereka kata Cikgu Ika dapat bantu untuk hilangkan tumpuk merah ni. Sambil tu nak tanya juga pada Cikgu Ika, apa sebab tumpuk-tumpuk merah ni berada di badan saya? Kalau begitu, saya nak ikut juga. Nak minta bantuan dengan Cikgu Ika untuk hilangkan tumpuk merah ni. Semoga saya nampak cantik seperti dulu. Saya pun nak nampak cantik seperti dulu juga. Jom, jangan tunggu lagi. Cik Paya, mari kita pergi. Jangan laju sangat tau. Kan saya dah kata badan saya semakin berat. Lupa pula. Baiklah, mari kita jalan bersama. Mari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid di rumah? Sihat? Mungkin ada juga cikgu yang menonton. Saya doakan semuanya sihat-sihat belaka. Baiklah, hari ini anda bersama saya, Muhsin Nazli, dalam Didik TV KPM. Ini suka, part yang paling saya suka nak ingatkan. Amalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contohnya macam saya. Pakai pelitup muka dengan kemas, tutup hidung dan mulut ni dengan rapi. Kemudian, jaga jarak kita sekurang-kurangnya 1 meter dengan orang sekeliling kita. Dan lagi satu, sentiasa sanitasi tangan kita agar kita dijauhi dan dapat membenteras jauh daripada wabak COVID-19. Baiklah, cikgu. Inilah dia cikgu kita. Cikgu Ika Liana. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam, Muhsin. Ya, cikgu sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Okey, kalau cikgu sihat, saya pun rasa bersemangat untuk subjek kita hari ini, cikgu. Baiklah, cikgu, sebelum kita mula, tadi saya dah membebel tentang penggunaan SOP, cikgu. Dekat sebelah saya ni, ada hand sanitizer ataupun gel sanitasi. Mungkin cikgu boleh sanitasi dulu, cikgu, tangan sebelum kita mulakan aktiviti kita untuk hari ini. Okey, saya pula. Okey, cikgu, saya nak tanya, apa yang kita boleh belajar daripada gimmick kita yang tadi tu, cikgu? Gimmick tadi tu, kita akan belajar tentang pengaratan. Pengaratan. So, itulah topik kita untuk hari ini, cikgu. Betul. Pengaratan. Baiklah. Mungkin cikgu boleh cerita serba sedikit ataupun objektif kita untuk hari ini, cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar tentang pengaratan dan ada topik-topik tajuk-tajuk kecil dia. Kita akan belajar ciri-ciri objek berkarat. Kemudian kita akan belajar objek-objek berkarat, faktor-faktor yang menyebabkan karat dan cara-cara mencegah pengaratan dan juga kepentingan pencegahan pengaratan. Ada 5 kat sini nanti. 5, cikgu. Semua tu berkaitlah, cikgu. Betul. Okey, faham. Sepatutlah saya nampak kat atas meja ni banyak bahan-bahan yang mungkin akan kita lakukan. Nanti kita buat eksperimen nanti. Eksperimen, cikgu? Ya. Okey, faham. Dan standard pelajaran kita hari ni, apa yang kita kena liputi, cikgu? Kita akan meliputi semua sekali. Untuk tajuk ni, 5 tajuk ni semua habis pengaratan. Daripada ciri sehinggalah kepentingan kita menjaga pengaratan. Okey, banyak tu 5, cikgu kan? Ya, okey, saya pun tak sabar sebab 5 perkara itu mungkin dengan bahan-bahan yang ada atas meja ni banyak aktiviti yang kita akan lakukan. So, saya tak sabar, anda pun tak sabar.
Tersasul saya hari ni sebab tak sabar nak buat eksperimen. Tapi tak apa, kita berehat dahulu. Kembali selepas ini. KPM. Bertemu kembali dengan saya dan juga Cikgu Ika. Baiklah Cikgu, kita dah ada dekat sini. Saya tengok banyak bahan-bahan yang ni Cikgu. Cikgu jarak sikit Cikgu. Okey. Banyak bahan-bahan yang kita perlukan untuk lakukan aktiviti kita pada hari ini Cikgu. Mungkin Cikgu boleh ceritakan sikit apa yang akan kita lakukan Cikgu. Okey, mula-mula Muhsin, kita akan pergi kepada ciri-ciri objek berkarat. Ciri-ciri objek yang berkarat Cikgu. Jadi kalau Muhsin tengok kat sini kat depan ni ada beberapa cikgu bawa contoh objek yang telah berkarat dan juga ada gambar di sana. Tapi kita tengok yang bahan maujud dulu. Boleh Cikgu. Okey, kalau kat sini Muhsin tengok kan. Cuba tengok buat pemerhatian pada warna dia. Pada warna objek berkarat tu apa Muhsin boleh nampak? Okey, saya boleh nampak objek yang berkarat Cikgu Warna dia keperang-perangan Cikgu. Okey, lepas tu dia macam ada lapisan di atas besi tersebut. Ya, betul. Jadi, tapi sebelum tu Muhsin, kalau kita nak berpegang benda berkarat ni, digalakkan sebaik-baiknya iaitu kita kena pakai sarung tangan tau. Mungkin cikgu boleh angkat besi tu cikgu. Ya, memang cikgu nak angkat ni. Sebab tu kita kena pakai sarung tangan. Dia merbahayalah serbuk besi tu kan. Okey, nampak tak? Warna yang dah berkarat ya cikgu? Ya, ada bahagian yang tak berkarat. Ni belum lagi lah. Tapi dia akan merebak. Okey, kalau dibiarkan dia akan merebak. Okey. Lepas tu, jadi cikgu boleh pegang dengan selamat sebab cikgu pakai sarung tangan. Jadi murid-murid yang di rumah di sekolah ni yang sedang menonton, kalau nak pegang benda berkarat, pastikan kena pakai sarung tangan. Tak boleh pakai dengan biasa ni, kena basuh lah nanti ya. Okey, dan kalau kita tengok tekstur dia berwarna perang kemerahan. Ciri-ciri objek benda berkarat ni. Okey, lagi contoh lain. Betul. Tadi yang Muhsin cakap permukaan dia kasar. Betul. Jadi kalau objek yang berkarat ni, kalau kita nampak di sini ada bintik-bintik kan? Ya cikgu. Dia punya orang kata apa, tekstur dia lain dengan besi yang baru cikgu. Ya, kasar kan? Kasar. Begitu juga cikgu tunjuk kat sini. Kalau tengok sini kan, nampak tu? Oh, ni paku cikgu kan? Paku ni semua objek-objek yang senang berkarat. Okey, nanti cikgu akan beritahu objek apa yang berkarat. Okey, tapi kita tengok dulu ini objek-objek yang boleh berkarat di rumah kita. Okey. Lagi contoh, okey ni. Okey, satu lagi ni, engsel pintu. Tahu kan? Ni cikgu letak ni satu yang tak berkarat. Okey, cuba Muhsin pegang yang ni. Ini yang cantik kan? Saya selamat lah cikgu. Selamat pegang. Okey. Tak berkarat. Yang ini pula, yang ini berkarat. Kita nak gerak-gerakkan pun susah. Cikgu, ini antara punca pintu rumah kita atau pintu bilik kita bunyi betul tak cikgu? Betul, yang berbunyi-bunyi tu kan. So maksudnya kalau karat. pintu murid-murid dekat rumah bunyi macam macam ni cikgu? Bunyi maksudnya berkarat lah. Jadi kita tengok sini beza kan. Dia nak buka pun susah, nak digerakkan dia berbanding yang baru tu kan. Tapi cikgu, biasa orang tak tukar cikgu, orang letak pelincir je, boleh? Betul, pandai. Nanti kita akan tengok pada bahagian cara mencegah. Okey. So ini engsel pintu lah yang selalu akan berkarat. Ada lagi. Okey. Ni pelayar tadi. Kisah Cik Payah tadi. Cik Payah dan dia berkarat. Ya, Cik Payah dan Cik apa tadi, Kapu tadi kan. Ni datang jumpa Cikgu Ika lah ni. Ya, dah jumpa lah ni Cik Payah ni dengan Cik Kapu tadi ni kan. Okey. So, lagi biasa ni. Tapi cikgu, yang tu, yang pelayar tadi, dia dikira berkarat ke cikgu? Sebab berkarat? Dia macam kemerahan dia tak ketara macam besi tadi cikgu. Ya, ini sebab belum teruk lagi. Kalau dah lama nanti dibiarkan macam ni, dia akan macam ni. Ni. So, maksudnya boleh dipakai lagi lah cikgu? Boleh, kita dengan cara kita cegah nanti. Kita boleh selamatkan lagi, jangan buang dulu. Sayang cikgu kan, dah beli berkarat sikit, betul. Buang. Tapi ni tak semua nampak. Bukan semua bahagian berkarat. Ini bahagian yang ini
ni ada bahagian plastik. pemegang dia masih lagi selamat untuk digunakan Ya, lah. selamat. Jangan buang, membazir. Okey, kita boleh tengok juga contoh gambar lain. Okey, biasa yang berkarat tu selalunya dekat mana tu? Dekat rantai basikal. Rantai basikal. Okey, contohnya lain lagi, kebanyakan objek-objek ni berada di luar rumah. Okey. Apa tu, cangkul, itu besi pemegang tangga. Lepas tu di pagar tu, kunci pagar. Besi kunci tu. Ini pagar, tengok kesian. Pagar ni dah habis dimakan. Itu dah kira rapuh sangat, dah cikgu. Rapuh dah, betul. Itu memang kena ganti lah, cikgu kan? Ya, jadi ciri-ciri objek berkarat ni, satu warna perang kemerahan. Kedua, dia permukaan kasar. Permukaannya kasar. Dan yang ketiga, rapuh. Tu macam pagar tu. Pagar kalau tu dibiarkan, sangat, dia akan runtuh. Okey? Perangkap tikus, itu apa ya? Cikgu, pencantas, pemangkas. Apa boleh tu? juga, cikgu. Pencantas pun boleh. Okey, yang juga. Itu besi penutup lubang longkang dan juga tu tempat elektrik kan. Okey, itu semua. Jadi kalau di sini, kalau kita tengok kat sini, objek-objek berkarat ni, kita tengok yang kedua ni, ialah diperbuat daripada besi. Jadi kisah macam Cik Paya tadi tu kan, bahagian kepala dia yang dia kata tumpuk-tumpuk tadi kan. Betul. Okey, sebab bahagian kepala dia ni diperbuat daripada besi. Besi 100% cikgu? 100% besi, sebab tu dia berkarat. Yang bahagian bawah ni disalut dengan plastik. Jadi plastik tak berkarat. Terlindung lah, cikgu. Dia terlindung. Okey, faham. So, jadi objek yang berkarat ialah, kita dah masuk yang kedua ni. Objek yang berkarat ialah objek yang diperbuat daripada besi sahaja. Besi tulen, logam tulen. So kalau ada besi campuran, dia tak akan berkarat lah? Tidak. Tu kita panggil keluli. Steel. Okey. So, kemudian kita masuk yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan pengaratan. Punca lah, cikgu, kenapa besi ni berkarat. Kenapa dia boleh jadi bertukar daripada cantik, kita beli cantik tapi dah warna jadi macam ni. Okey, jadi kita nak buat sedikit eksperimen. Itu yang saya tunggu-tunggu, cikgu. Sampai tersatu-satu kali tadi. Sebab inilah, tak sabar, cikgu. Okey, so kalau begitu kita boleh tak bergerak? Boleh? Okey. Cikgu nak bergerak ke mana? Tukar dengan cikgu. Boleh, nak tunjuk ke sana. Okey. Sebab kita nak amalkan SOP ya. Betul. Okey, kalau berhati-hati, bukan kat studio, dekat rumah ke, kat mana-mana ke, kena jaga. Okey, cikgu. Okey. So kalau kita tengok kat sini, murid-murid tengok di sini, faktor yang menyebabkan pengaratan besi. Di situ ada ialah kehadiran air dan juga kehadiran udara. Jadi dalam buku teks dia ada eksperimen tau. Jadi eksperimen ni cikgu bawakan di studio ni sebab bukan semua bahan ni kita mudah dapat di rumah. Okey, jadi cikgu tunjuk secara ringkas, tapi kita nak buat yang ini cikgu dah sediakan lebih awal. Okey. Itu apa tu, cikgu? Ini ialah bulu besi. Bulu besi. Bulu besi ni kita boleh beli. Kalau cikgu beli kat Shopee lah waktu PKP ni. Bulu besi ni. Biasanya apa kegunaan dia, cikgu? Bulu besi ni? Bulu besi ni kegunaan dia untuk kita menggosok bahan-bahan di rumah yang berkarat. Gosok periuk. Okey. Jadi kalau murid-murid nak dapatkan, kena pastikan beli nama dia bulu besi. Dia lebih kurang sama fungsi dengan kertas pasir, cikgu. Hampir. Okey. Tapi dia buat pada besi. Okey, untuk membersihkan bahan-bahan barang-barang kelengkapan rumah kat dapur. Okey. So eksperimen ni ialah untuk menentukan faktor pengaratan. Jadi kita nak tengok betul tak udara dan juga air menyebabkan pengaratan. Okey, jadi kita tengok kat sini untuk tabung uji A, kita letakkan bulu besi. Bulu besi. Jadinya dan dalam ni kita terus je biarkan, tak ada letak apa-apa dah. Dalam ni ada udara saja. Udara saja. Ada udara. Air tak ada. Okey. Tapi dalam udara kita ada air sebenarnya. Wap air lupa. Ada. Faham? Tapi kita tutuplah. Okey. So kita tak payah buat apa-apa dengan yang A ni. Okey. Yang B ni, ni cikgu nak minta Mohsin nanti. Yang ini cikgu guna paku. Nak sebut kapu pula. Kapu yang tadi cikgu sakit tadi. Ni kita nak letak, kita guna paku. Cikgu minta Mohsin masukkan, ini namanya kalsium klorida kontang. Saya cuba sebut ya kan? Kalsium
Klorida kontang. 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 Okey, so ini untuk fungsinya menyerap kelembapan dalam udara. Ingat tak tadi ni ada udara saja. Udara ada kelembapan. Ada wap air. Okey. Yang ini pula kita letak dengan harapan supaya dapat menyerap udara dalam kelembapan udara. Okey, sekarang cikgu dia nak punya bulu besi dekat bawah tu kering lah cikgu. Ya. Tak terdedah dengan kelembapan udara tu. Wow, pandai, belum buat eksperimen dah bagi Saya tahu. cuba cikgu sikit-sikit. Okey, sekarang cikgu minta ini namanya kalsium klorida kontang ni. Okey, kalsium chloride. Jadi cikgu nak Muhsin buka Saya buka ni. ni dan minta Muhsin masukkan dalam Okey. dalam tabung uji ni. Okey, buka ni dulu dan kita guna spatula. Okey, ni spatula bukan sudu spatula. Okey. Baik, kita nak buat eksperimen kan? Ni eksperimen yang cikgu dah buat. Hati-hati ya. Okey. Okey. Saya letakkan di sini. Okey, hancurkan sikit sebab nampak tak dia dia macam besar kan? berketul-ketul, cikgu. Berketul. Ambil yang kecil je cikgu. Ambil yang kecil saja macam ni. Jadi yang ini cikgu gunakan bulu besi. Yang ini cikgu gunakan paku besi. Okey, cikgu lupa Besar ni nak boleh, beritahu. cikgu? Boleh? Okey. Okey, jangan dia boleh masuk. Tu menggigil cikgu dengan saya. Okey, Baik masuk. okey. Ha. Boleh lagi tak? Ada lagi tak sikit lagi? Boleh. Okey. Comel sangat betul ha. Tak ada yang comel-comel lagi. Okey. Lagi cikgu? Boleh lah ni. Boleh, Ada lagi pun tak apa. Okey, sebab paku ni besar. Okey. Okey. Dengan syaratnya murid, kita kena guna paku besi. Kalau pergi kat kedai hardware tu, kena bagi tahulah saya nak beli paku besi. Kalau kita cakap dia akan nak paku keluli ke nak paku besi. Oh, ada beza juga cikgu paku Ya, kan? okey ada. Okey, paku besi. Kan tadi kita cakap pengaratan berlaku pada besi. Objek besi saja. Okey. Untuk yang terima kasih Muhsin. Sama-sama. So ni nampak kan ini kalsium chloride. Sebab tu cikgu cakap bukan semua bahan ada di rumah. Jadi sebab tu cikgu bawakan ke studio. Kat sini supaya murid-murid dekat rumah dapat juga berkongsi ilmu cikgu kan. Ya, betul. Ilmu yang baru. Okey. Okey. Untuk tabung uji C yang ketiga ni, okey, yang ketiga ni cikgu ni Muhsin, cikgu bagi Muhsin tengok kita buat sains ni kita buat pemerhatian. Okey. Okey, di sini cikgu letakkan air yang mendidih. Air yang mendidih. Air yang mendidih dan lepas tu atas tu lapisan minyak. Cikgu saya nak tanya, kenapa kita kena guna air yang mendidih? Kenapa tak guna air biasa dalam suhu yang biasa ke? Okey, air yang mendidih ni kita kena panaskan sehingga suhu 100 darjah Celsius. Pada takat didih itu, semua udara gas oksigen telah keluar. Bubble tu kan dah keluar dah. Jadi ini dah tak ada udara dah dalam air tu. Bila ini cikgu siapkan buat di rumah kerana air kalau studio dah tak dah sejuk dah air dia. Betul. Air mendidih terus masuk dan terus letakkan minyak. Okay, dengan harapan tiada udara sebab kita tahu tadi faktor yang menyebabkan pengaratan air dan udara. So ini ada air tapi udaranya dah keluar. Kita tambah lagi. Kita tambah minyak sebab kalau kita tak letak minyak udara boleh masuk semula. Minyak ni menghalang udara daripada masuk lah. Betul, pandai Muhsin. Okey, alhamdulillah. Okey, ini yang ketiga. Saya letak air cikgu. Okey. Dan yang keempat, yang keempat ni ialah air pipe. Air biasa lah. Okey, yang ini cikgu minta Muhsin, ada untuk Muhsin juga. Ini untuk masukkan air pipe. Ada tak kat sini air pipe? Yang ni ke cikgu? Tu air pipe air pipe. Okey. So Muhsin bolehlah masukkan. Okey. Air pipe ni maksudnya air tak dimasak lah. Okey. Okey. Muhsin kena pegang. Saya pegang. Okey. Okey, masukkan dengan bola tepi. Mesti cikgu nak bagi tahu bila kita pegang larutan, pastikan yang bahagian berlabel ni di belakang sini. Dengan harapan air tu tak meleleh. Bila dia meleleh dia kena kat sini. Jadi tak rosak, gitu. Itu ilmu yang baru juga cikgu. Okey, so nak sampai mana ni cikgu? Tak apa, kalau boleh menutupi paku tu lah. Okey, cikgu harap dia cukup. Cukup cikgu. Okey, alhamdulillah. Okey, dan Muhsin tutup. Okey. So okey, selepas tu ini yang telah cikgu lakukan eksperimen ni 5 hari yang lepas. Menggunakan air pipe. Jadi kalau kat sini Muhsin boleh letak semula. Jadi murid-murid di rumah kena biarkan eksperimen ni selama 5 hari dan lepas tu buat pemerhatian dan boleh biarkan lama lagi
untuk melihat apa lagi berlaku. Tapi dalam buku teks sehingga 4 ke 5 hari. Jadi ini selepas 5 hari. Okey, cuba Mohsin tengok. Okey, apa yang Mohsin nampak tu? Apabila menggunakan iPad. Okey, saya nampak macam bawah ni cikgu. Dia dah ada warna keperang-perangan sikit cikgu. Betul. Di atas permukaan ni. Ya. Lepas tu dekat atas ni pun ada selaput-selaput perang cikgu. Betul. Dia jadi macam kotor. Cuba kita buat perbandingan dengan ni C ni kan. Okey. Tengok hari yang sama cikgu buat dalam 4 hari tetapi bulu besi dalam dalam tabung uji C masih lagi seperti bersih lah kan. Masih lagi seperti baru cikgu. Kalau nak tidak bandingkan berubah. dengan yang saya pegang ni, Ya. dah berkarat lah cikgu kan. Ni Betul. kiranya warna yang berkarat lah. Jadi kita boleh tengok kat sini cikgu sediakan pemerhatian, jadual pemerhatian. Okay, di sini jadual pemerhatian cikgu dah siap dah. Okey, kita boleh tengok dekat sini iaitu tabung uji A tadi pemerhatiannya kita kata apa? Tak ada perubahan. Tiada perubahan. Kat sini, Boleh. Tiada perubahan pada warna bulu besi tadi. Okey. Pada bikar tabung uji B juga tiada perubahan. kerana apa? Sebab tiada kehadiran Air. Air kan sebab air kan. Sebab ada apa ni tadi cikgu? Nama dia panjang sangat. Kalsium klorida kontang. Saya ingat yang hujung je kontang je cikgu. Okey, kering okey. Pada tabung uji C juga tiada perubahan. Okey, kerana ada air tapi tiada udara. Okey. Dan yang terakhir ini ada warna bulu besi berperang kemerahan. Jadi kerana ada air dan juga ada udara. Ini membuktikan bahawa faktor pengaratan adalah dengan kehadiran air dan juga udara. Okey. Faham? Jadi kalau dekat rumah kita cikgu kan, kalau kita nak elakkan daripada barang-barang kita di rumah daripada berkarat, kita kena elakkan dua perkara ni lah cikgu, dua medium ni lah. Betul. Air dan juga udara. Okey. Faham? Sekarang ni ini eksperimen yang mengambil masa beberapa hari untuk kita pengaratan. Nak tengok dia punya perubahan tu. Cikgu sekarang nak tunjukkan satu eksperimen mudah yang boleh kita guna untuk tengok pengaratan berlaku dengan lebih pantas. Dalam masa beberapa minit dalam satu minit. Mungkin murid-murid dekat rumah boleh tengok secara langsung lah cikgu proses sesuatu tu berkarat. Ya, betul. Okey, mari kita terus buat. Cikgu mungkin kita kena bergerak semula lah Mohsin. Boleh cikgu, kita betulkan balik. Ni cikgu letak sini Okey. Okey, silakan. Okey. So Bollywood dah cikgu dekat tempat. Okey. So apa yang kita perlu untuk membuat pengaratan dengan lebih mudah, dengan lebih cepat? Okey, yang kita perlu ada iaitu cuka. Okey. Cuka putih bukan cuka apple tu, cuka putih. Kemudian ini yang paling penting. Namanya hydrogen peroxide. Hydrogen peroksida 3%. Okey. Yang ini boleh didapatkan di kedai farmasi. Okey. Yang hidrogen peroksida ni pun juga digunakan untuk membersih bahan alat-alat kelengkapan di dapur. Daripada kotoran lah, macam kotoran degil yang susah nak keluar tu. Betul, ditandas pun boleh. Ya. Okey. Dan kemudian kita perlukan garam. Okey, garam. 3 ni je. 3 dan of course lah mestilah kita ada objek besi. Okey, kali ni dan juga skru. Cikgu guna paku besi, bukan paku keluli, paku besi. Okey, kemudian cikgu tambah lagi skru. Cikgu keluarkan dulu. Okey, yang ini kita ada skru tu. Okey, ni paku. Skru ni kalau tengok ni, kalau Mohsin tengok, ini ialah paku besi. Nampak tak daripada ni warna dia berkilat. Dia warna betul. Okey, ini telah disalut. Besi ni telah disalut. Patutlah cantik permukaan dia cikgu. Disalut. Okey, kita akan tengok manakah lebih kita tengoklah pemerhatian dia cepat lambat. Okey, antara yang besi dengan yang telah disalut. Besi yang telah disalut. Okey. So kita buat mudah sekali. Cikgu masukkan ni. Cikgu saja je tambah lagi apa yang ada kat rumah tu kan. Paku payung cikgu. Cikgu pun tak tahulah apa benda nama ni kan. Asalkan dia bersih. Okey. Dan cikgu kena keluar ke tepi ni sebab takut ada tumpah ke. Okey, dia punya ni kita guna satu sukatan je. Satu 8 sudu teh. Sudu teh lah ni. Hidrogen peroksida. Okey, ini setengah. Ni 1 teaspoon. Okey.
So berhati-hati. So masa pegang ni sama juga. Yang bahagian label ni di belakang. Oh, okey. Sebab apa? Sebab kita tak nak dia tertumpah cikgu kan, mengalir. Okey. So bismillahirrahmanirrahim. Okey, so kita ambil dia 8 sudu. Nampak benda ni mengganggu cikgu. Boleh cikgu? Okey. Okey. 1 8 8. 2. Okey, 2. Kenapa 8 cikgu? Dah memang sukatan begitulah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Takut tak jadi kan cikgu? Betul. Nak buat kuih pun sama kan? Okey, betul. Dah berapa dah? Dah berapa? 3. Itulah cakap dah. Baik. Okey. Okey. 4. Okey. 5. Kalau nak tambah lagi, nanti kita doublekan dia punya sukatan lah. 6. Okay. Cikgu, kalau proses pengaratan ni biasanya ambil masa berapa lama? Kalau macam kita ambil, kita terus berlaku ke proses pengaratan dekat situ? Tak, macam tu kan. Itu ambil lah 4 hari, 3 hari. Nampak kan? Lama lah baru nampak. So cikgu rasa macam kurang sikit lagi. Cikgu nak buat 2 sukatan. Okey, cikgu tambah lagi 8. 1. Okey. Tambah lagi 8 2. Okey. 3. Okey. 4. Sebab tu dah kita pakai sarung tangan. Sarung tangan dan juga alas lah cikgu kan. 5. Okey, 6. 7. Ni kalau terkena tangan cikgu, apa yang jadi cikgu? Kalau kita tak pakai sarung tangan ke apa ke kan? Okey, ini ada sifat menghakis. Pedih lah cikgu. Ya. Okey. Kalau kita tengok kat sini, bila kita beli sesuatu bahan cecair, kita perhatikan pada simbol tu. Okey, nampak tak ada simbol tangan tu, nampak? Macam bukan tangan, menghakis. Maksudnya larutan ni ada menghakis. Jadi kita kena berhati-hati dan pakai sarung tangan. Cikgu, selain sarung tangan, apa ciri keselamatan lain? Macam goggle ke kena ada juga cikgu? Pakai juga? Sepatutnya lah. Sepatutnya. Sebab kita takut terpecik. Lakukan dengan penuh berhati-hati. Ya. Itu yang paling penting. Untuk cuka, satu sudu saja. Satu sudu teh saja. Tapi tadi cikgu buat 2 kan. 2 sukatan, so kita tambah 2. Cikgu, cuka ni boleh digunakan dalam masakan juga cikgu? Betul, cuka untuk buat masakan juga kan. Eksperimen pun boleh Boleh. Yang mana nak buat eksperimen kat rumah, ingat minta izin ibu bapa dulu. Jangan nanti mak nak masak, tahu-tahu cuka dah habis. Okey, sekarang tengok ni. Nampak tak? Dia dah mula bubble. Okey, sekarang berubah cikgu. Sekarang kita masuk garam. Okey. Garam ya. Garam ni banyaklah Yang agak-agak. Okey. Dia berlaku dengan pantas cikgu proses pengaratan tu. Okey, perhatikan bubble tu. Cikgu akan terangkan kenapa kita gunakan hidrogen. Cikgu. Okey, nampak cantik tak? Cikgu, kalau kita letak garam kan, kenapa kita tak direct guna air laut je cikgu? Boleh. Boleh juga. Garam ini sebab kita dah ada cecair kat sini. Sebab tu objek besi yang berada berdekatan dengan laut mudah berkarat. Betul? Okay, betul. Sebab air laut garam tu memang salah satu juga ejen menyebabkan pengaratan. Jadi bila cikgu tambah garam, nampak tak? Lagilah keluar bubble tu. Lagi jadi ketara, ini memang cepat. Okey, memang cepat. Yang kita nampak ni. Kita gunakan hidrogen peroksida ni, dia sebagai ejen cepat kerana dalam hidrogen peroksida ni ada kandungan oksigen yang tinggi. Sebab tadi syarat-syarat faktor yang menyebabkan pengaratan besi kehadiran udara. Kalau kita yang eksperimen ni dia lambat lah, tapi dia akan berkarat. 2-3 hari akan berkarat. Ambil masa lah. Sebab kita nak tunjuk dekat murid-murid di rumah, kita gunakan kontang. Yang kontang tadi yang ini. Suka sangat je dengan kontang ni. Okey, hidrogen peroksida 3%, di mana kandungan oksigennya lebih tinggi menyebabkan pengaratan berlaku dengan sangat cepat. Dengan cuka dan juga garam. Jadi ini senanglah. Okey, pada murid-murid yang rasa alamak nak buat tapi mana nak dapat hidrogen peroksida ni? Jangan risau, tak ada dekat farmasi, kat Shopee pun ada. Boleh juga beli. Online saja je. Boleh sebab sekarang kita tak boleh keluar kan. Jadi ini pun boleh. Cikgu, saya nak tanya apa ciri-ciri yang ada pada garam dan juga cuka yang membuatkan besi tu berkarat secara orang kata apa, ketara cikgu, cepat? Cuka ni dia bersifat asid. Asid. Sifatnya menghakis cikgu. Garam ni pula dia adalah neutral. Okey, so nanti dia memang bila bertindak balas dengan oksigen ni dia akan memang cepat berkarat. Tapi nanti kita perhatikan juga pada tadi kan ada satu lagi objek yang bersalut. Atas skru tadi cikgu. Skru. Nampak tak skru tu dia sangat lambat. Okay, tak ada nampak bubble sangat lagi. Yang bertindak ni sekarang ialah besi.
paku yang diperbuat daripada besi. Yang bersalut tu dia ambil masa. Sebab dia bersalut. Dia bersalut. So reaction dia tak, orang kata apa, tak secara telus lah kena pada besi. Ya, dia bukan salut tau, sadur. Kalau besi ni sadur. Bahasanya sadur, salut. Okey. So ni disadur. Okey. Kita panggil keluli. Okey, cikgu, kita ada macam-macam lagi cikgu kan nak buat. Tapi sebelum tu cikgu, kita nak berehat dulu dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali dalam Didik TV KPM. Hari ini kita belajar subjek sains pengaratan. Baiklah, tadi cikgu, kita dah belajar macam mana sesuatu objek besi itu berkarat dan faktor-faktor yang menyebabkan besi itu berkarat. Saya nak tanya cikgu, macam mana kalau kita nak elakkan paku tersebut daripada berkarat, satu, dan juga macam mana kita nak jadikan besi yang berkarat tu kembali seperti biasa. Macam kita baru belilah cikgu. Sayang sebab baru pakai sekali dua, tiba-tiba dah berkarat. Takkan nak buang. Okey, betul. Okey, jadi kita ada cara pencegahan karat. Okey, kalau tengok di gambar ni ada 4 cara yang kita boleh guna untuk mencegah pengaratan. Satu, kita guna minyak ataupun grease. Kita sapu minyak atau grease. Okey, contoh kat sini boleh, ni contoh grease lah. Kalau nak beli kat kedai nanti tengok yang ada tulis anti rust. Okey, anti rust spray. Okey, anti karat lah tu, anti karat spray anti karat. Okey, minyak dan grease kita sapu contohnya pada rantai basikal kan, biasa kan. Okey. Okey, kemudian kita boleh cat pada objek yang berkarat. Tapi pastikan sebelum kita cat tu, kita kena kikis dulu dengan kertas pasir pada permukaan yang berkarat tu. Kertas pasir ataupun bulu besi. Boleh bulu besi ni. Okey. Dan kemudian kita sadur. Boleh juga. Ni tak boleh lah. Ini selalu ni di kilang lah. Okey. Disadur dengan logam lain yang tidak berkarat. Contohnya ini besi ialah boleh berkarat. Yang tak berkarat contohnya aluminium, timah, okey, perak. Okey, ini contoh. Jadi dia nampak berkilat macam tadi, yang tadi tu kan, skru yang tadi tu. Okey, patutlah cikgu kalau kita beli makanan atau makanan yang berada dalam tin, kalau kemek sebenarnya bahaya untuk kita gunakan. Ya, betul. Maksudnya tu dah ada karat di dalam tu. So bahaya untuk dimakan. So tu timah, boleh juga sadur dengan sadur. Tu cikgu kena ulang balik. Sadur dengan logam lain. Ini contohnya copper ataupun tembaga. Okey, warna dia okey, supaya kurang berkarat. Okey, ini contoh magnet tadi, magnet yang telah dicat. Magnet pun besi kan. Okey. Jadinya kemudian kita boleh juga salut. Ni salut, bukan sadur. Okay. Salut dengan plastik. Okey, ni besi. Ni pun besi juga, tapi kita salut dengan plastik. Yang warna hitam tu plastik lah cikgu? Ya, plastik. Okey, boleh pegang rasa kan beza plastik. Kemudian biasa saya selalu kena dulu cikgu. Sebelum nak pergi sekolah. Biasalah kena benda ni. Okey. Kalau tak kena tak pergi sekolah. Kena dulu. Okey. Kemudian macam ni kan, ini adalah gergaji tangan. Kena berhati-hati ya. Okey. Jadi kalau kita nak bagi dia tahan lama supaya tidak berkarat, jadi kita sapu minyak. Okey, sapu minyak. Dan kemudian sebaiknya lagi kita simpan dalam, kita salut. Ni salut. Salut dengan lapisan yang tidak berkarat, contohnya kertas. Okey. Contoh lagi. Bagi dekat rumah murid-murid yang nak gunakan gergaji ni ataupun nak ambil, nak tengok, pastikan ada ibu atau ayah. Sebab yalah benda bahaya juga kan, tajam. Kena berhati-hati. Sama juga dengan ni pisau. Ini pisau potong roti. Okey, pun sama juga, kita salut dengan dengan kertas. Okey, supaya melambatkanlah pengaratan. Kan? Tidak terdedah dengan udara. Ya. Air dan juga udara. Ni contoh ni, nampak tak? Bahagian ni ini plastik tak berkarat, tapi di bahagian besi ni dia sadur. Okey, dengan unsur lain, logam lain. Okey, kita pakai keluli. Okey.
Jadinya itu cara nak mencegahnya. Jadi di sini cikgu nak buat sedikit eksperimen mudah. Okey. Di mana kita nak buat Cikgu hanger. okey, cikgu pernah balik sini. Okey. Mak saya ambil cikgu. Okey, kita nak buat larutan penyingkir karat. Jadi anak murid-murid di rumah boleh buat bersama kerana bahannya sangat mudah. Di mana kita hanya memerlukan alat botol. Ni boleh buat di rumah cikgu Boleh. Boleh penting kita. sebab apa? Sebab murid-murid boleh tolong ibu dan ayah. Bersihkan rumah ke, Betul. tolong mak cuci bilik air ke. Ya. Nak beli apa? Beli pencuci tak payah mak, adik pandai buat. Adik boleh buat. Biar adik buat sebab apa? Adik dah belajar dekat Didik TV KPM. Betul, bersama Cikgu Ika. Bersama Cikgu Ika. Okey, bahan yang perlu digunakan ialah cuka. Cuka. Okey, cuka kita hendak sukat 100 ml. 100 ada Okey. peringkat cikgu Kalau ni cikgu bawa bika. Okey, kalau di rumah mesti ada punya bahan-bahan macam ni kan. Okey, kita sukat 100 ml air. Boleh? Musim boleh buat? Boleh cikgu. Okey, musim buat 100 milimeter cikgu. Mililiter Okey, saya okey, tuang, pastikan Dengan berhati-hati. mata tu turun sikit bagi sama. turun Sama sikit, level turun ya. sikit, Okey, betul. Kita perlukan 100 ml boleh? Okey, sekejap. Saya nak kena alihkan supaya adik-adik kita kat rumah nampak juga. Okey. 100 ml cuka. Kemudian kita perlukan soda bikarbonat. Soda bikarbonat. Okey. Saya tuang. Okey. Dan juga garam. Tu je. Okey. 100 cikgu kan? Ya, 100. Okey, garam cikgu buka teruslah. Okey. Jadi kena berhati-hati ya sebab ni pun dah merecik cikgu kan? Ya, betul. Jauh Jarak kan. kita kena jaga juga. Betul. Dah cukup 100. Cukup. Okey, alhamdulillah. Tutup. Okey, minta Mohsin ambilkan sudu tu. Sudu ni. yang Sudu atas ni, cikgu. boleh. Okey. So kita akan masukkan 3 sudu garam dan 3 sudu bikarbonat. So Okey. cikgu akan masukkan garam, Mohsin masukkan soda bikarbonat yang tu. Ini, Okey. Guna sudu tu pun boleh. Ni pusing je cikgu. Okey, tu Okey, tunjuk kat kamera tu kan, garam dan soda bikarbonat. Ni pun semua bahan yang ada di rumah. Okey, 3 sudu. Okey. 3 sudu besar ni cikgu. Ya, okey. Yang di rumah pun boleh buat juga bersama sebab benda ni memang ada dalam buku teks. Okey, masukkan saja. Saya masuk satu. Okey. Oh, dia berbuih dah cikgu. Ya, memang berbuih. Memang tertumpah ke? Tak tertumpah dah. Okey, terlupa masuk dalam ni. Okey, tak apa. Biasalah eksperimen. Namanya pun sains kan. Inilah yang menarik bila Ya. kita lakukan eksperimen. Okey, masukkan. Tak apa. Memang ada tindak balas kimia apabila cuka dengan garam. Okey, tindak balas kimia, cuka, garam, campur sekali soda bikarbonat ni kan. Okey, dia naik lagi nanti sekejap. Okey. Oh, kena tunggu cikgu Tunggu kejap. Okey. Okey, dia berbuih-buih. Dia berbuih-buih. Okey, so kita nampaknya kita buat satu lagi alternatif lain. Okey. Satu alternatif lain. Okey, cikgu, Umi kalau dah berbuih macam ni kan, dekat murid-murid kat rumah mungkin boleh sediakan bekas yang lagi besar lah cikgu kan? Betul. Okey, tak apa. Kita buat eksperimen kan. Kita okey, ambil cuka tu Ni semula. nak campur lagi ke? Okey, tak apa. Kita Belum ambil lagi, cuka. Cuka tu. Okey. Okey. Saya buka cuka. Masukkan dalam. Cikgu tuangkan. Okey, tak apa cikgu. Okey. Okey, Nampaknya kita buat alternatif lain. kita buat alternatif lain. Okey. Boleh alihkan yang ni cikgu kan? Adik nak tengok. Okey. Okey, dia mesti sama level lah 100 juga cikgu ya betul. 100 ml. juga. Okey. So apa yang kita nak buat kat sini? Mungkin kita kurangkan lah kalau sebab bekas ni kecil kan. Kita terus dia masuk dalam ni. Okey. 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 Masukkan. Lepas tu cikgu? Okey, kita masukkan garam tadi. Garam. Mana garam? Ni. Okey. Garam. Tanya kat sini lah. Garam mana tadi cikgu punya ni? Boleh cikgu? Ni Sedia apa? penutup ni. Penutup ni. Okey. Okey cikgu, kalau yang ada dekat rumah kan, selain daripada barang-barang yang kita gunakan dekat studio ni, ada ke barang-barang lain yang kita boleh gunakan? Boleh? Contohnya macam tempat apa ni? Pengukur apa nama dia cikgu? Ni penyukat apa tu? Penyukat, bika penyukat. Bika penyukat ni. Semua ni barang ni semua ada di rumah. Don't worry. Biar yalah cikgu, bika penyukat ni biasanya kalau mak saya buat kuih, mak saya mesti guna. Ya. Ah. Okey, ni cikgu masukkan.
Okey, garam. Kita masuk garam dulu. Garam. Okey, 3 sudu. 3 sudu. Okey, lepas tu kita masukkan soda bikarbonat. Ni cikgu. Okey, tu besar sangat lah Besar nampaknya. sangat, Cikgu ambil yang ni lah. Okey, cikgu ambil yang baru. Okey. Okey. Dia akan bertindak balas tau. Okey, Tindak balas cikgu. kimia tu. Okey. Sains kan ni macam sains comot gitu. Okey, cikgu. Okey. Dah siap ke cikgu? Belum, sikit lagi. Sikit lagi. Ha. 3. 3 sudu. Yes. Okey. 3 sudu teh. 3 sudu teh. Okey. Lepas tu cikgu? Okey, sekarang kita tutup. Tutup Tutup. Okey, saya tutup. Tutup. Kita nak terus buat kat mana tau? Tadi mana bahan cikgu yang berkarat tadi? Contoh ni. Paku ni kan. Goncang-goncang cikgu. Goncang sikit. Goncang sikit. Ui. Saya tak buat apa-apa lagi cikgu. Tutup. Saya tahu ni sebab apa? Sebab tindak balas dia cikgu. Dia memang macam ni ya kalau kita buat eksperimen. Dah betul pancut. Tapi dah cikgu, saya nak bersihkan dulu kat sini. Kita kembali selepas ini sebab saya nak tolong cikgu kemas-kemas kejap. Okey, lihat jangan ke mana-mana ya. Cikgu, ada apa-apa lagi nak buat? Okey. Kena kemas ni cikgu. Okey. Kejap. Tak. Didik TV KPM. Baiklah, kita bertemu kembali. Nasib baik tadi sempat cikgu kita bersihkan sekejap ya. Inilah dia yang busy sangat tadi sampai tertumpah-tumpah. Nak menghasilkan inilah dia larutan penyingkir karat. Cikgu gosok-gosok cikgu tengah buat apa tu cikgu? Kan cikgu nak tolong bersihkan cik kapu tadi tu. Yang sakit ni dia cikgu. Cik kapu ni. Jadi daripada larutan penyingkir karat yang kita siapkan tadi tu, kita sembuh pada objek yang berkarat. Lepas tu kita gunalah besi bulu besi ataupun bulu dawai. Okey, macam stainless ni. Boleh untuk kita gosok. Kita gosok. Jadi berus periuk cikgu kan? Berus periuk nanti dan kita rendam dalam air. Okey, lagi bagi dia ni, lepas tu gosok sehinggalah karat dia hilang. Okey, nampak tak tangan cikgu ni? Kotor. Karat-karat dia keluar lah cikgu? Ya, kita gunakan larutan penyingkir karat yang kita boleh buat sendiri di rumah. Boleh buat di rumah, boleh tolong mak ayah. Itu yang penting. Satu lagi, cikgu nak tunjuk tadi hasil tadi sebelum kita akhirkan. Ni nampak ni dah jadi macam air teh kan? Air teh cikgu, betul. Okey, sekejap kan bila berlaku berkarat tu. Nampak tak? Okey, cikgu keluarkan. Okey. Apa saya nampak cikgu paku yang cantik tadi tu, dia terus dia berubah. Okey, cikgu ambil juga. Yang ini yang telah disadur. Okey, dia masih lagi berkilat. Dia berkilat sikit lah. Maksudnya dia berubah tu lambat. Sikit lah. Dia maksudnya bila objek besi kita sadur dengan logam, dengan alot dengan logam lain, dia akan lambat karat berbanding dengan paku yang diperbuat besi daripada besi. Nampak tak? Yang cantik tadi tu terus dah bertukar. Kita pun nampak pada warna air tu juga. Okey, cikgu. Okey, Mohsin, kenapa kita penting kita nak cegah pengaratan ni? Satu, sebab kita nak jaga barang-barang kita agar selamat digunakan. Contohnya Betul. macam pisau ataupun basikal kita ke. So kalau kita guna, mestilah dalam keadaan selamat cikgu dan juga bersih. Macam Mohsin cakap tadi kan, kalau dah kemik ni kita tak boleh beli. Maksudnya dalam tin ni dah ada karat. Terdedah dengan karat. Ya, dah berkarat. Jadi dia untuk selamat. Kemudian kalau contohnya lagi untuk objek yang tahan lama, dia boleh tahan lama dan tak mudah rosak. Contohnya pagar kita kan. Pagar rumah. Pagar rumah kan dia bolehlah tahan lama, tak adalah perlu kita setiap tahun nak tukar pagar. Betul. Okey, kemudian sebenarnya kita tukar cat je cikgu. Betul, kita lagi cat. menjimatkan. Ya, boleh menjimatkan kos penyelenggaraan dan juga objek akan kekal kelihatan cantik kan. Macam ni kan. Cegah kalau tak dibiarkan ni, kalau kita biarkan dia berkarat dan tak akan cantik warna dia macam ni sampai baik sekarang. cikgu, mungkin apa yang cikgu boleh rumuskan untuk pelajaran kita pada hari ini cikgu?
Okey, pada hari ini jadi cikgu dah sentuh semua. Betul, saya pun rasa seronok. Daripada objek yang berkarat, kenapa objek berkarat, objek yang diperbuat daripada besi akan berkarat. Lepas tu, apakah faktor yang kita boleh elakkan supaya besi tak berkarat, iaitu dengan kehadiran air dan udara kita kena elakkan. Kita boleh juga buat aktiviti larutan penyingkir karat, dah tak perlu belilah, kita boleh buat sendiri. Betul. Tapi ingatlah Silap tadi boleh berhati-hati. berniaga, cikgu? Boleh, tapi jual kena atas berhati-hati talian. lah kan, macam tadi kan. Okey, pastikan alat itu lebih sesuai dan besar. Okey, dan juga pentingnya mencegah pengaratan. Okey, Alhamdulillah cikgu. cikgu dah cukupkan kepada 5 kita punya objektif kajian kita ini. Nasib baik. Okey, cikgu. Saya kat sini banyak perkara yang saya dah belajar, terutama ni sekali. Apa ni? Ni juga larutan tahu, ni. boleh buat juga. Pasti saya nak buat bisnes lah, cikgu. Okey, cikgu. Terima kasih, Cikgu Ika, kerana sudi bersama kami di Didik TV. Murid-murid di rumah dah belajar kan? Dah belajar, kena buat. Tolong mak ayah. Okeylah, kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Okey, Assalamualaikum dan selamat tinggal. Bye-bye. Bye.